cikgu memang dah tahu cara nak bagi kumpulan. Cuma dalam breakout room dia ada kemudahan untuk guru. Okey, langkah 4, aplikasi kaedah PAK21. Kita semua memang dah tahu PAK21, nak cari kat mana internet, sumber semua banyak. Okey. Dan ini langkah 5, rakaman. Ini saya akan ulas lebih sikit lah. Okay, tapi yang ini memang lama, kita akan fokus pada langkah 2. Jadi kalau cikgu terskip dia punya step tu, cikgu kena tengok balik lah nanti step-step dia ya. Okey, jadi saya akan teruskan kepada slide seterusnya. Okay. Ini sebelum PDPR, sebenarnya kita add extension je cikgu. Kalau ada, saya rasa ramai cikgu dah biasa dengan Google Meet. Kalau yang belum biasa, kita klik apps di atas ni. Kemudian kita akan nampak web store. Kita klik web store. Langkah 3 kita search breakout room. Okay, dan saya pilih Google Meet breakout room by Robert Hudak. Kita pilih, di sini ada add to Chrome. Bila kita add to the Chrome, cikgu akan nampak ni macam bentuk puzzle di atas ni. So, cikgu klik, cikgu akan nampak simbol B besar ni kan. Dekat dalam ni lah list. Jadi cikgu sudah berjaya menambahkan extension pada Google Meet cikgu. Okay. Satu lagi untuk berdasarkan pengalaman yang saya guna, saya guna EDD, saya guna Gmail, saya guna Dreamer, dan email yang paling bagus ialah bila guna Dreamer. Dreamer memang best lah. Okay. Seterusnya, di sini sebelum prepare, langkah setting. Langkah setting ni dia ada beberapa penerangan lah. So kita akan klik, lepas tu kita akan adjust. Ni saya adjust nanti saya akan tunjuk video macam mana bila dah pandai guna tu pandai adjust. Yang tadi video tu video first saya guna. So saya buat manual. Leceh sikit. Yang ni nanti sekejap lagi saya akan masuk langkah setting untuk terangkan. So ini langkah setting, kita add course. Course ni ialah kelas. Lepas tu kita tambah kelas, kita save, type lah. Lepas tu kita tambah room. Room ni ialah bilik kumpulan. So di sini ada sampai 11 step. Sama je, klik save. Ini memang mudah lah untuk cikgu. Okay, di sini kita start kelas. Kita pilih kelas mana yang kita nak. Kita tekan ni, akan keluarlah bawah ni. Step 14. Step 15. Step 15 ni paparan. Okay. Kemudian di atas ni, step 16 dan 17 kita akan gunakan sepanjang kita lakukan PDPR. Awal dulu saya ignore yang ni tau. Sebab saya pun dalam tempoh belajar, kita pun masih nak tahu dia punya susunan. Lepas tu kita nak ngajar belajar lagi. Fokus utama untuk mengajar. Ini sebagai memudah cara untuk kita lebih kepada aktiviti berkumpulan. Jadi yang ni saya belajar, kemudian saya adjust. Okay. Alhamdulillah sekarang ni sebenarnya kalau ikut pengalaman 16 dan 17 ni memang membantu. Memang senang rupanya. Menyesal tak belajar sungguh-sungguh hari tu. Kan? Okay, ini dia cikgu paparan, contoh paparan breakout room. Ini ialah main. Main bermaksud semua murid akan masuk dalam kumpulan main. Dan dalam kumpulan main nanti, cikgu boleh agihkan pelajar dalam breakout room lah. Tapi pengagihan dia ialah secara manual ya cikgu. Dia bukan kita tarik-tarik, dia masuk kumpulan automatik. Itu saya akan perincikan lagi untuk langkah 3, iaitu pembahagian kumpulan. Ini contoh paparan. Kalau cikgu yang tak pernah tengok, inilah dia. Inilah view dia, saya print screen, saya punya komputer, tengok bawah tu ada Explorer, ada Chrome. Tu banyak sangat tab ni. Kan? Okay, lepas tu ada Telegram. Ni satunya paparan komputer. So saya ada kumpulan 1, cikgu nampak tu. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Kemudian di sini main. Ini kawalan utama guru. So kita boleh gerak-gerakkan ni nanti. Gerak dia on sana, on sini. Mudah. Dan pada masa yang sama kita akan dengar. Kita boleh dengar semua kumpulan nak berbincang. Kita boleh bagi tahu, bercakap dengan semua kumpulan serentak. Ataupun kita nak cakap dengan kumpulan tertentu saja. Ini kawalan yang best, kita just adjust di sini saja. Okay. Kemudian untuk langkah 2, secara ringkasnya saya sudah terangkan. Jadi untuk lebih detail, lepas ni kita akan praktikal lah untuk langkah 2 ya. Ini langkah 3 cikgu Langkah 3 pembahagian kumpulan. Ada 2 kaedah cikgu, iaitu kaedah pertama kita pre-assign. Ni saya salah label tau. Saya guna slide ladap di sekolah, jadi salah label. Sepatutnya dia di bawah. Pre-assign ni di bawah ya. Yang atas ni ad hoc.
So pre-assign ni kita bagi awal-awal. Dilakukan sebelum murid log masuk ke Google Meet. Cikgu hantar link kumpulan dalam grup Telegram, WhatsApp dan murid masuk mengikut link kumpulan masing-masing. Jadi macam inilah saya buat kumpulan. Ini awal-awal. Untuk yang semalam, yang hari Rabu Khamis Jumaat, kelas saya Rabu Khamis Jumaat, saya lebih suka kumpulan 1 saya terus letak link ke atas. Kumpulan 2 terus letak link. Kumpulan 3 terus letak link. Okay. Ini hantar link dan selain nama kumpulan yang telah ditentukan. Ini kelebihan dia cikgu. Bila pelajar tu masuk, dia lambat tau. Jadi bila lambat, kita cakap dengan kumpulan 1. Contohnya Nakiuddin dah masuk. Nakiuddin, cikgu ni nak start kelas. Awak cepat bincang, awak capai apa yang cikgu nak sampaikan, capai objektif. Kita cepat habis kelas lah. Cikgu tak nak awak nanti tertunggu-tunggu kawan. Jadi boleh tak awak mesej kawan-kawan, panggil dia masuk. Itu memang berkesan. Kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang, dalam 3 atau 4 orang dah masuk. Okey lah tu daripada seorang je kan. Jadi memang membantulah. Jadi bila kawan dia panggil tu dengan bahasa yang mudah difahami. Tapi ialah bahasa budak-budak kan. Kita diam je lah. Okey, jadi inilah contoh kumpulan-kumpulannya. Kaedah pertama iaitu kita bagi awal-awal link. Kaedah kedua, di sini saya akan tunjuk sekali nanti. Selepas ni kita akan terus praktikal jadi kaedah kedua ni ad hoc. Saya ulang lagi sekali, saya salah label dia jadi atas sebenarnya. Okay. Assign, breakout, ad hoc. Semua murid masuk link utama, guru bahagi ikut kumpulan yang diperlukan. Ni contoh. Pelajar dia masuk. Dia dah masuk kan? Kita tak bagi link apa? Kita bagi link utama saja. Yang link banyak-banyak tadi. Yang ni kan? Kita tak bagi. Kita bagi link utama je. Lepas tu dia masuk. Dia dah masuk. Lepas tu kita pun pilih. Ada 2 cara. Okay. Cara pertama cikgu nak bagi secara random. Cara kedua cikgu nak tarik dia masuk kumpulan mana yang cikgu nak. Tapi cikgu yang ini hanya pembahagian saja. Lepas tu cikgu boleh copy, cikgu paste dan pelajar kena masuk secara manual. Bermaksud dia kena pangkal Google Meet dia tengok link tadi dekat group, dia pun kena masuk. Dia masuk barulah. Okey. Setakat ni saya buat dengar macam leceh kan nak kena masuk manual. Dengar perkataan manual dia dah rasa macam alah susahnya. Manual kenapa tak auto? Tapi setakat yang saya guna tak ada masalah. Simple. Budak kita cepat. Sebab dia masuk macam-macam kan. Twitter, Instagram, sepantas kilat. Jadi dia boleh masuk Google Meet ni tanpa masalah insyaAllah. Okay, yang ni kat bawah ni cikgu saya akan tunjukkan nanti. InsyaAllah. Okay, ni langkah 4. Langkah 4 ni ialah aplikasi kaedah 21. Okay cikgu, ini ialah idea. Cikgu dah kenal nanti macam mana kita nak apply. Kita dah tahu macam mana nak mengawal breakout room ni. Bila cikgu dah tahu bagaimana nak mengawal, secara automatik idea cikgu akan tahu macam mana. Cikgu merancang sendiri PAK 21 cikgu. Ikut kesesuaian. Contohnya macam same different ni, dia guna 2 orang murid. Cikgu adjust. Jadi ini ialah idea-idea. Dan saya pun setakat ni saya dah buat beberapa kaedah. Alhamdulillah. Cuma kali ni pengkongsian untuk itu saya lakukan secara tunjuk video lah nanti jika ada kesempatan ya. Dan sekiranya cikgu-cikgu dah guna kaedah-kaedah breakout PAK 21 di dalam dan breakout classroom ni, cikgu boleh share dalam Telegram untuk perkongsian dengan guru lain. Perkongsian itu pun bagus juga cikgu sebab kita bantu. Saya pun berkongsi. Sebenarnya niat saya hanya untuk berkongsi. Startingnya untuk saya mesej kawan saya 3 orang tu, anak murid saya yang 3 orang tu. Syaiha, Sakinah dengan Suryani. Lepas tu tiba-tiba anak murid saya dia capah-capahkan kepada orang lain pula kan. Alhamdulillah ramai yang dapat berkongsi dan Cikgu Azura membimbing saya. Terima kasih Kak Azura. Jadi kita dapat berkongsi dengan guru-guru yang berminat. Okay? Jadi saya yakin ada guru yang tidak faham, akan ada masalah teknikal. Memang akan ada cikgu, that's normal, akan ada. Tapi kita akan sama-sama bantu dalam Telegram tu nantilah. Cikgu boleh tanya macam-macam, insyaAllah. Saya tak pandai sangat tapi kita sama-sama bantu. Okey. Ini kaedah-kaedah yang sesuai. Cikgu, lepas saya applykan backup classroom and then saya guna PAK 21 ni, saya rasa hampir semua lah. Contohnya macam pembelajaran berasaskan inquiry.
satu bentuk pembelajaran aktif yang dimulakan dengan mengumpulkan soalan, masalah dan senario. Hari tu saya semalam form 3 lah, hari Khamis, saya bagi dia gambar tentang pencemaran sungai, pencemaran. Lepas tu saya cakap, okey cikgu bagi masa 5 minit, awak bincang, okey type kat tepi. Dia pun buat lah. Ada yang saya bagi dia video, saya bagi link video, okey saya cakap, okey cikgu ada soalan, ada 9 soalan. Ni video, bincang, jawab soalan, lepas ni cikgu akan datang, kita akan round lah. Jadi bila 5 minit tu kita round lah. Okay, ada masalah tak? Okay, dah sampai soalan mana? Soalan 2, 3. Okay, apa jawapan awak? Okay, bagus. Kat situ. Jadi kita tak payah tunggu sampai habis sebab ada kumpulan yang cepat, ada kumpulan yang lambat. Jadi di situ pelajar ni seronok sebab ada pelajar yang aktif ni, dia nak cepat tau, dia nak cepat. Jadi dia tak rasa bosan. Dan pelajar yang lemah, andai kata dia betul-betul lemah, cikgu tengok dia macam pasif, dia tak bercakap dalam kumpulan pun tak bercakap, cikgu boleh tarik dia masuk main room, cikgu ajar dia. Awak dah kenapa? Meh cikgu nak ajar. Faham ke tidak ni? Jadi kita boleh fokus. Jadi kita akan memegang pelajar lemah dan pelajar yang dah boleh berdikari, dah boleh cari search Google, dah boleh berbincang, kita teruskan biar dia berinteraksi bersama, berfungsi dan pada masa yang sama kita dengar dan kita boleh round. Dan macam-macam lagi lah pembelajaran mastery, pembelajaran berasaskan masalah. Jadi saya tengok kat sini banyak yang boleh digunakan memang berkait. Ni semua ni berkait lah. Saya pun kurang arif tapi bila saya baca berkait lah apa yang saya applykan PAK 21 PDPR ni berkait dengan kaedah-kaedah lain. Jadi ini paparan dia selepas PDPR, rakaman perbincangan kumpulan. Okay, ini kita boleh rakam. Okay cikgu, saya tak pernah guna Zoom tau. Jadi mungkin ada guru di sini yang pernah guna Zoom. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Zoom boleh buat rakaman tak? Cikgu. Dia bergantung. Boleh. Pernah di Zoom. Tapi dia mesti yang beli punya, pro punya. Kalau tak silap. Baik. Okey, kemudian rakaman dia ada boleh chatting, dia rakam tak chatting tu? Saya pun dah tak ingat lah sebab guna Zoom tu masa awal-awal PDPR hari tu kan. Inilah, tapi sekarang guna Google Meet dah tak pernah. Tapi saya suka Zoom sebab boleh conteng. Maksudnya Google Meet ada whiteboard tapi dia dia akan hang internet tau. Kalau Zoom saya buka whiteboard tu tak ada hang internet langsung. Lepas tu kita boleh conteng kat mana pun sebenarnya. Okey. Itulah dia cikgu. Seperti yang saya cakap sebelum ni, apa pun aplikasi, apa sahajalah, macam-macam sekarang ni. Zoom, Google Meet, Discourse, saya, Canva, semua tu sebagai perantara PAK 21 PDPR. Ini perantara saja cikgu. Bagaimana kita nak menggunakan semaksimum mungkin. Macam cikgu tadi tu, saya maaf lah saya tak perasan cikgu nama siapa. Okey, perantara. Jadi kalau kita menggunakan sepenuhnya Zoom dan Zoom pun boleh buat secara berkumpulan, itu dah membuatkan PDPR cikgu satu PDPR yang aktif, semua pelajar aktif. Itu pun tak ada masalah. Ini sebenarnya PAK 21 dan PDPR boleh digabungkan. PAK 21 bila start PDPR ramai yang saya tengok kat komen-komen. Saya suka baca komen. Sambil-sambil layan anak tu baca komen. So saya tengok ada yang cakap PAK 21 dah tak ada, PDPR ni susah, budak tak aktif. Sebenarnya berkait. Daripada awal saya tunjuk. Okay? Jadi saya menggunakan breakout room. Jadi saya berkongsi breakout room. Zoom pun boleh record. Saya boleh record Okey, ini respon murid cikgu. Respon murid dan saya nak kongsi yang bawah. Belajar dengan simple. Saya baca kan. Saya cakap belajar dengan simple. Saya rasa sebab kita kontrol banyak Windows. So saya rasa macam tak simple. Benda ni tak simple. Untuk langkah kedua tu dia perlukan kita punya latihan lah. Sebab ini first time saya guna. Saya tengok tak simple. Jadi pelajar kata simple. Itu satu perkara yang bagus kerana ini menunjukkan murid saya tidak tertekan. Jadi emosi murid saya ni dia tak rasa benda ni membebankan sebab fokus utama ialah PDPR ni ialah
belajar, faham apa yang kita ajar, objektif kita tercapai, kandungan pembelajaran, jadi standard pembelajaran tu tercapai. Bukannya belajar tahu guna Google Meet, bukan belajar tahu guna live worksheet. Bukan. Teknologi tu sebagai membantu dia untuk faham. Itu yang saya harapkanlah pada pelajar. Jadi bila pelajar saya kata tak attention, bermaksud dia enjoy, dan bila cikgu tengok dekat komen ni dia type ni kan. Nampak tak ni ada nama Rushdi. Rushdi tu bukan jawapannya cikgu, itu nama pelajar saya. Dia dah job, dia nak bincangkan yang tu. Dia nak bincang topik-topik ni. Ni Rushdi, namanya Rushdi ada ya. Dia cakap yang ni ada best, sangat senang untuk dibincangkan. Jadi feedback-feedback ni yang membuatkan saya rasa saya kena explore lebih. Senang faham secara online. Ini yang Alia ni bukan pelajar saya cikgu, ini mak dia. Sebenarnya pelajar saya semua lelaki. Lelaki kalau perempuan tak apa, kita bubuk sikit dia lelaki ni nak kena pujuk ni. Kan lagi-lagi form 1 saya tak pernah jumpa dia. Tahun ni memang tak pernah jumpa form 1. Jadi di sini saya ingin tekankan satu perkara yang baik, breakout classroom ni. Bila tadi dia dah bagi kumpulan kan, so kita akan pegang pelajar yang tak faham ni, kita ajak dia masuk main room. Awak masuk main room, cikgu tengok awak dia tak aktif je, main masuk main room. Kita dah masuk main room, di situ kita sebagai guru sebenarnya sudah pastikan tidak ada murid yang tercicir semasa PDPR. Yang tidak join Google Meet tu lain cerita lah. Jadi yang nak join Google Meet ni kita pegang dia elok. Kita jaga dia, kita bagi dia enjoy dalam kelas. Sebabnya peningkatan tu ada cikgu. Bila saya buat, kemudian saya cakap nanti mesti ada dalam grup kan, cakap dengan kawan-kawan, best hari ni. Awak best ke? Seronok ke? Jadi dia orang ni macam saya punya promoter lah. Dia promote lah kawan masuk. Jadi alhamdulillah ada peningkatan ada peningkatan belajar. Sekarang saya rasa saya dah terangkan secara ringkas langkah penggunaan breakout room. Sebelum saya pergi kepada langkah 2 ni, iaitu cara setting, ada tak cikgu-cikgu nak tanya soalan? Kalau tak, kita boleh proceed. Ada tak? Saya tak sabar nak kena bodoh. Okey, Cikgu Hafiza. Ya, tadi ada soalan pada chat room. Antara soalannya dia kata, kaedah ni cikgu dapat Cikgu Nora. Dia kata kaedah ni boleh guna handset ke okey ke? Soalan daripada Cikgu Nora. Okey cikgu. Bagus. Cikgu Nora, terima kasih kerana mencetuskan soalan ni. Sengaja saya tak nak cakap daripada awal. Hampir semua pelajar saya menggunakan handphone. Hampir semua. Dan saya hanya macam contohnya untuk dalam kumpulan, kalau yang guna PC tu mungkin seorang. Dan ada satu kumpulan tu semua guna phone. Itu yang pelajar saya kata simple sebab breakout room ni dia mesra dengan phone. Pertama bila dia dalam kumpulan, dia hanya ada 4-5 orang, jadi skrin handphone ni kecil. So dia boleh nampak kawan-kawan dia. Dan pelajar saya pun dia suka share macam ni tau. Dia suka layout macam ni, dia cari Google kan macam ni. So saya minta dia buat layout begini. So dia punya present tu jadi besar lah. So untuk jawapan bagi Cikgu Nora, breakout room ni memang mesra dengan handphone pelajar. Ya, dia boleh lah, memang itu yang pelajar saya respon, dia kata simple sebab by phone. Okay. Jadi ada soalan lain lagi? Okey, setakat ni tak ada soalan. Okey. Kalau main mesti guna, Cikgu Syaiha dia tanya kalau main, maksudnya kalau main mesti guna komputer je. Maksudnya kalau cikgu mesti guna komputernya. Okey cikgu, kita sebagai soalan Cikgu Syaiha. Terima kasih ya Cikgu Syaiha. Siapa ni, macam kenal je nama ni. Okey Cikgu Syaiha. Kita sebagai guru, maksudnya kita yang akan kontrol pergerakan kumpulan tu ya cikgu. Jadi dalam sesi PDPR ni sebenarnya kita ni pemudah cara. Jadi bila skrin tu, kalau boleh kita guna skrin yang besar. Boleh cikgu nak guna telefon, tapi dia akan jadi setahu saya,
Setahu saya tidak boleh. Tidak boleh. Dia tak boleh masuk lebih daripada satu Google Meet. Itu pengalaman belajar. Saya tak pernah guna phone. Terus saya tak pernah guna phone. Saya guna komputer. Tapi bila saya tanya pelajar, awak boleh tak masuk main dengan kumpulan? Tak boleh cikgu, boleh sekali. Okay, saya ingat yang tu. Jadi untuk phone, guru-guru memang kena guna komputer ataupun PC. Ataupun laptop. PC tu komputer kan. Saya awal-awal saya guna PC sebab saya masih dalam tempoh belajar. Lepas tu bila saya dah mahir, saya rasa saya dah boleh, saya dah okey, saya dah faham dah walaupun skrin tu kecil, saya rasa tak ada masalah, saya tak rasa serabut. Saya tak serabut. So saya guna laptop saja. Saya guna laptop dengan earphone. Ini pun sampai semalam sebenarnya. Jadi simple. Sebenarnya simple lah untuk kita sebab earphone. Kita boleh guna earphone untuk bercakap dengan murid. Tak guna selepas berinteraksi dengan murid, kita buka lah supaya kita boleh dengar. Okay? Jadi Okey, Cikgu Fiza. Ya saya. Tadi saya suka nak kembangkan tadi mana-mana pelajar yang lemah, cikgu akan drag dia ke main. Maksud cikgu akan personal coaching dia, betul? Yang itu penting bagi saya. Masa penaziran nanti, saya akan tanya macam mana cikgu mengajar yang pelbagai aras. Maksudnya ada pelajar tu yang cepat tangkap, ada pelajar tu yang agak lemah, perlu bimbingan. So dengan cara tadi cikgu punya point, cikgu punya point tadi tu penting. Nanti kalau anda kata dan saya tanya macam mana kita nak buat perbezaan aras pelajar ni, so dengan cara yang lemah tu kita akan bawa ke main. Itu satu jawapan yang bagus lah. So dengan cara tu berat lemah tak ketinggalan. Itu point penting lah. Mana kalau breakout ni dia dapat membantu walaupun pelajar lemah. So dia tak ada istilah tercecil lah dalam mencapai objektif pada hari tu. Tahniah lah. Maksudnya bagus lah. Yang akan kita akan baca sebentar lagi ni. Kita teruskan Cikgu Fiza. Sebelum saya teruskan ada 2 perkara kan. Tadi yang saya cakap, perkara pertama murid cicir. Kita akan pastikan tiada murid cicir. Yang kedua, murid tidak berasa tertekan. Emosi murid ni kita tak memberi tekanan. Ringkas guna phone, boleh insyaAllah. Okay. Dan pelajar tak payah buka kamera pun tak apa. Sebab dia memang kena bercakap. Kalau dia tak bercakap, kita akan cakap, awak ni tak cakap, tak bersuara. Okay, saya teruskan kepada langkah cara nak setting. Okay. Saya akan buka tutup slide ni sebab saya nak tunjukkan step dia. Pertama, add extension. Add extension ni dia ada 5 langkah. Okay, so saya akan tunjukkan di sini. Di sini. Cikgu, kat sini ada apps kan? Tekan apps. Inilah dia. So kadang-kadang kita buka tu keluar Google. Tekan apps Ni short. Ada macam-macam cara cikgu search kat atas pun dapat. So, ni web store, langkah yang kedua web store. Kemudian cikgu nampak sini ada extension, nampak puzzle. So di sini kita akan search breakout room. Breakout. Salah pula je. Breakout room. Breakout room. Okay. Di sini breakout room. Okey, untuk pengetahuan cikgu di sini ada email kan. Jadi cikgu boleh sign in guna ada 5 ya cikgu. Ada 5 memang mudah. Kemudian kita akan tengok Google Meet breakout room by Robot Hudex. So klik ni. Okey, ini remove from Chrome. Tak boleh remove lah sebab saya sedang guna. Jadi cikgu add to Chrome Kita keluar add to Chrome. Yang ini saya dah pinkan. Sebenarnya cikgu boleh cek dalam puzzle. Cikgu tekan ada senarai di bawah. So bila cikgu dah nampak ada B purple ni, itu ialah breakout room. Cikgu sudah berjaya langkah pertama. Jadi kita teruskan langkah yang kedua. Okay cikgu, langkah kedua ni kalau cikgu ada soalan ke? Kita nak try kejap. Boleh, silakan. Okey, kalau ada cikgu-cikgu nak try boleh silakan. Cikgu Fiza, kita buat sama-sama lah. Maknanya Cikgu Fiza, cikgu-cikgu lain pun saya rasa yang ada laptop boleh lah. Kita buat sama-sama. Untuk langkah pertama kita bagi 5 minit dulu. Untuk cikgu-cikgu ni buat extension untuk breakout room. Okay, cikgu boleh buat. Saya buka slide tadi. Dan untuk langkah kedua, cikgu kena ambil masa untuk, sebab kita dah lama bersiaran kan. Jadi cikgu take 5 dulu ataupun rehatlah sekejap sebab dia agak lama. Dan dengan petang macam ni takut cikgu
tak boleh nak fokus sangat. Kalau cikgu yang dah biasa, tak ada masalah. Kita rehat sekejap, sementara tu cikgu cubalah dulu. Buka, kalau dah buka, cikgu buka yang step ni pun boleh. Yang ni. Cikgu main-main sikit dengan breakout room, tekan room courses ni. Okay. Okay cikgu. Ada yang dah kata dah add extension. Okay, Alhamdulillah. Okay, yang dah add extension, saya bagi cikgu masa untuk buka breakout room tu. Cikgu cuba tekan button-button mana yang cikgu rasa nak tekan. Mana-mana je lah. Macam ni kan, cikgu besarkan cikgu boleh besarkan. Saya rasa semua dah tekan kan. Jadi kita pergi kepada step pertama. Sini ya. So di sini cara kita nak tambah kelas. Okay, cara kita nak tambah kelas, cikgu tekan courses dan di sini ada butang hijau, tambah. So, cikgu tekan tambah, cikgu tekan di sini. Apa-apa dah nama kelas. Saya ada sains tingkatan 2 yang ni. Ni saya punya kelas saya dah type. Sebenarnya link ni saya guna untuk semua. Saya tak sempat nak edit. Tapi saya lebih suka tulis ini sebagai PDBR saja. Sebab saya kalau banyak-banyak saya jadi pening. Saya macam mana satu link ni jadi senang. Untuk kelas tingkatan, sebab kelas saya berbeza waktu kan. Tingkatan 1 hari Rabu, dia akan guna link kumpulan 1, 2, 3 tu link yang sama macam ni. Link yang sama. Kumpulan 2 tu hari Khamis, kumpulan tingkatan 3, jadi dia akan guna link yang sama. Okay. Kalau dah tiba-tiba tingkatan 1 tertekan link, dia masuk dalam tu, dia dengar lah budak tingkatan 3 tu berbincang. Jadi link ni dia sekali set up je. Macam saya cakap tadi, langkah 1, langkah 2, dia punya setting hanya sekali. Okay. Jadi hari ni saya buatlah PAK 21 PDPR. Okay. So kita dah tambah sini. Tambah, cikgu kena save cikgu. Saya tulis sini lah. Science. Okay. Saya tekan save. Save dia akan save lah. Enter the list of your courses. Ni dia dah save lah Kalau nak buang boleh. Tak nak science. Buang. Settle. Okay, room. Room pula ialah kumpulan. Cikgu tengok kumpulan ni boleh tahu nak tambah. Nak tambah lagi boleh. Tak ada masalah. Saya tekan tambah ni, dia bertambah kat sini. Okay, cikgu. Pengalaman saya sebelum ni, saya tulislah kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Okay, bila saya tekan kumpulan-kumpulan tu, dia punya view dia macam ni tau. Untuk awal-awal kita mengajar tu, dia jadi macam ni cikgu. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, dia jadi macam ni. Jadi saya barulah minggu lepas ni saya ubah. Saya tak letak kumpulan. Saya nak letak 1, 2, 3. Sebab kita nak tengok 1 tu kumpulan 1. Itu untuk panduan kita. Jadi nak elakkan daripada kita perlu membaca kan, ambil masa. Jadi itulah dia. Saya tulis 1, 2, 3. Terpulang kalau cikgu nak letak nama-nama kumpulan, nama kelas pun boleh. Untuk rujukan cikgu lah ni. Jadi saya balik kepada sini. Jadi ini cikgu boleh, kalau cikgu nak tulis kumpulan pun boleh. Kumpulan 8 kan, cikgu boleh copy tau. Benda ni mudah, right click, copy, cikgu tekan sini, paste. Paste. Okey cikgu, bila dah masuk ni, dah juga, boleh follow tak? Okey je. Okey, Alhamdulillah. Okey, bila dah masuk ni, link ke atas ni, link ni saya dah save sebelum ni. Yang bawah belum ada link, jadi kita tekan save. Cikgu, kalau cikgu tengok YouTube ada macam-macam cara tau. Kita boleh setting dekat Google, kat kalender. Kita boleh ambil link di kalender, macam-macam cara. Yang ini saya fokus kepada broadcast kita ni je. Okay, ada macam-macam cara. Cikgu jangan risau. Semua tu untuk PDPR tak ada masalah. Kita tekan save. Apa jadi? Okay, refresh lah cikgu kat sini. Dia tak lagi, kita boleh tambah lah. Tambah balik. Okay, 8. Okay, 9. Dan save.
Cikgu nampak? Oh, saya terlepas tadi. Saya, okey. Pantas sangat K10. Okay, yang ni K10 tak ada link. Tekan sini save. Nampak? Creating. Dia create lah save tu. Bila dah create, baru ada link di sini. Jadi ini yang saya copy. Saya copy, saya paste lah dekat dalam group. Okay. So kita dah ada room, kita pergi meet. Ini langkah yang berapa ya? Kita kena tengok sini ya cikgu. Mudah. Okay. Tambah ini courses kan kita dah di sini. Okay cikgu, kita sekarang berada di nombor 11. Dah nak habis lah. Klik save nombor 10 dan nombor 11, link akan dijana secara automatik selepas butang save ditekan. Okay, link akan dijana secara automatik. Kemudian copy dan kongsikan link kepada murid. Yang ini kita boleh hold dulu. Cikgu kena belajar pembahagian kumpulan baru cikgu terus copy cikgu boleh edarkan kepada murid. Okey. Seterusnya 13. Tadi kita dah pergi mix kan? So kita akan start class. Cikgu kalau yang sedang membuat tu terus boleh tekan start class. Start class ni belum start lagi. Kita tengok dulu. Pilih kelas. So course ni ialah kelas, breakout ni ialah bilangan kumpulan. Kalau cikgu pilih kosong, nanti kan cikgu tekan keluar main saja. Kalau cikgu pilih lah. Tadi saya buat 10 kumpulan tapi saya tak nak 10-10 tu ada murid. Jadi pengalaman saya cikgu, kalau kita nak buat 5 kumpulan, cikgu bagi link 3 kumpulan dulu. Cikgu tekan bagi link 3 kumpulan sebab kita bagi pelajar tu penuh. Sebab ada pelajar lambat kan, jadi pelajar yang cepat tu masuk kumpulan, kita bagi link baru dekat dia. Jadi dia dah boleh mula dulu. Itu atas kemahiran cikgu, atas kebijaksanaan cikgu lah nak bagi pelajar yang cepat ni, dia tak bosan, dia tak rasa macam baik aku masuk lambat macam ni kalau aku masuk menunggu kawan. Kita tak nak macam tu. Kita nak kalau siapa yang cepat, ni konsep dia siapa yang cepat dia akan dapat. Dia bertanggungjawab kepada pembelajaran dia. Ini ada dalam elemen PAK 21 ya. Jadi kat sini langkah ke-15, cikgu dah pilih breakout berapa cikgu nak. Okay, yang ke-15, pilih mana-mana paparan yang sesuai dengan paparan PDPR anda. Jadi kat sini main room. Yang ni open breakout saja. Kita nak buka breakout, saya tak nak main, saya nak buka breakout saja. Yang ketiga ni open main dan breakout room. Okay, cuba cikgu tekan open. Biasanya saya akan guna ni, open main dan breakout room. Cuba cikgu tekan. Dah tekan tak? Dah buat tak? Saya cuba tekan ya, saya punya breakout room yang saya buat ni. Laju ke? Ya Allah, sorry saya tak nampak. Nabila laju Dah sampai mana dah? Ke macam mana tu? Laju baru tengah buat kumpulan ni. Oh, buat kumpulan. Baru dapat link. Oh, baru dapat link. Tak payah buat kumpulan. Kumpulan tu nanti dulu. Nanti kita akan copy bagi kat pelajar. Kumpulan tu sebab ni ladap slide ni saya guna slide ladap. Jadi selepas saya buat, saya ada pengalaman. Jadi step 12 tu tidak perlu buat dahulu. Kita boleh copy tapi hold dulu sebab dia berkait dengan langkah ketiga, pembagian kumpulan sekejap lagi. Jadi cikgu dah ada link tu, cikgu terus buat step yang ini. Sorry sebab dengar nak menangis ni Okay. Okay, kat sini. Kan? Okay, cikgu terus start kelas dulu. Yang 12 ni kita hold ni perlu penambahbaikan lah slide ni sebenarnya. Tak apalah, nantilah kemudian. Cikgu Fiza, maksudnya kita dah buat course, kita dah buat room. Hello? Okay. Maksudnya kita dah buat course, kita dah buat room, kita tekan start. Tekan meet. Nampak ni saya tunjuk meet. Okay, tekan start kelas. Oh, okey. Tekan start kelas. Nampak tak ni? Paparan ni dia buka. Okey. Ya, Alhamdulillah. Kemudian cikgu tekan course. Cikgu pilih course. Kalau ada satu course, cuma satu je lah yang keluar. Okay. Kemudian cikgu pilih breakout.
Tadi kumpulan kan cikgu kat room, cikgu dah tambah beberapa kumpulan, cikgu pilih. Cikgu pilih nak berapa banyak breakout, cikgu pilih. Okay, langkah ke-15, kita pilih bilangan breakout yang terlibat. Dapat? Kiranya dekat breakout tu katalah kita tekan 2 kumpulan tadi. So dekat tekan breakout tadi akan keluar 2. Tekan dulu cikgu. Cikgu cuba tekan dulu, pilih 2, lepas tu cikgu pilih mana-mana. Cikgu klik, di situ cikgu akan dapat jawapan. Tak apa cikgu, ni kita try sendiri kan, cikgu cuba. Saya nak cikgu tengok, buat sendiri, cikgu dah nampak. Jawapannya di situ. Okey, jadi cikgu pilih 2 kan. Keluar berapa cikgu kalau cikgu tekan main dan breakout? Keluar berapa window? Kalau cikgu buka breakout ni 2, cikgu tekan open main dan breakout. Kalau ikut kefahaman saya, cikgu akan keluar 3 windows. Okay, 3 windows tu pertama ialah main. Sebab dia kata main tambah breakout. So main 1, breakout 2. Kalau cikgu buka open breakout saja, main ni takkan buka. Kalau open main saja. Breakout tak buka. Jadi cikgu pilih mana-mana. Okay. Saya nak tunjuk yang saya Dapat. Dapat, Alhamdulillah. Okey, cikgu nampak tak ni? Paparan dapat tak paparan macam saya? Dia kecil-kecil ni. Maksudnya Windows yang ada dia akan terbuka Google Meet lain Betul. Itulah dia, kumpulan tu dia akan masuk Google Meet lain. Itu tak payah nak klik sendiri satu-satu. Kita tekan, dia terus bukakan semua. Kalau kita nak buka kumpulan satu, kita tekan breakout satu. Kita kontrol di sini, di broadcast ni je. Ni, di sini kita kontrol. Okey, dapat. Alhamdulillah, ya Allah. Okey. So katalah Cikgu Fiza, so katalah kalau saya dah share lah saya punya link tadi dekat student, contohlah. Baik. So nanti diorang masuk dekat Google Meet kumpulan ni lah kan? Okey cikgu, arahan itu bergantung kepada cikgu. Okey. Saya bagi link semua. Lepas tu saya cakap dengan pelajar, tolong masuk main group. Dia masuk main. Itu yang awal-awal saya buat. Okey. Dan saya pun baru ni saya cuba ubah. Kita try and error kan? Kita try dan kita perbaiki kualiti kefahaman kita tentang breakout ni, mahirkan lagi. So saya tak bagi main, saya buka breakout je. Saya buka breakout, lepas tu saya share dekat pelajar kumpulan nama kumpulan dan link. Jadi pelajar tu dia masuk link kumpulan, dia tak ada masuk main. Tu atas cikgu, cikgu nak buat macam mana? Adakah cikgu nak mengajar semua dulu? Cikgu nak share screen? Okay, kalau cikgu nak mengajar, contohnya lah, okay, kita masa pendidikan 2 jam. Okay, sejam cikgu cakap, okay, saya nak tunjuk video, saya nak pelajar respon dulu. Okay, contohnya. Okay, cikgu tekan suruh semua masuk main. Okay, masuk main. Okay, ini pembelajaran kita. Cikgu terangkan sikit. So, cikgu hanya perlu share satu saja. Macam sekarang ni. Sekarang ni, saya hanya share main saja. Lepas ni mungkin saya kata, okay, cikgu-cikgu masuk kumpulan masing-masing. Barulah saya akan buka breakout. Saya tak buka breakout lagi ni. Macam ni sekarang ni. Ni. Ni breakout saya. Dan cikgu-cikgu ada di sini. Okay, macam nak tengok pelajar ni ada ke tidak? Kita pergi dekat sini. Cikgu, ni cikgu Afifah ada. Pengalaman saya, kalau cikgu tu dia aktif, nama dia akan ada tau, dia bercakap lah. Kalau dia tak cakap nanti nama dia tak keluar. Ni seorang ni ada ni, kalau ikutkan ramai kan, so kita refresh. Lepas tu kan ada soalan, saya ada soalan. Katalah kalau student saya, dia tak pakai email MOE. Okay. Email terima. Lepas tu ada yang pakai email terima. Jadi kita tak ada masalah tu ya? Setakat ni pelajar saya tak ada masalah. Okay. Okay cikgu cikgu dengar, pernah tak? Ada tak terdengar tentang Google Meet dia bagi masa kita 1 jam je untuk meeting? Ada tak? Baru-baru ni, semalam 2 hari lepas dia macam tu, dia inform.
ada pula. Yang tu katanya email personal je. Okey, Kalau betul. email MOE tak ada. Betul Cikgu Suhaini, tahap penguasaan 6 untuk anda. Okey, sebenarnya itu untuk email personal. Kita menggunakan platform Delima. Jadi Delima ni dia boleh lebih 2 jam. Dia ada istilah dia. Lepas ni mungkin saya boleh share dalam grup. Saya share dalam grup Telegram Okey, Cikgu. Okey, Cikgu perasan tak? Tadi kan Cikgu Afifah punya nama ada. Sebab Cikgu Afifah ada bertanya. Lepas tu Cikgu Suryani pula ada. Sebab Cikgu Suryani bertanya, jadi bila dia keluar suara, jadi di situ nama dia akan keluar di sini tau. So boleh tak kalau cikgu cuba bercakap sikit? Saya nak tengok lah test. Saya nak test, Cikgu Azra nak test. Ramai-ramai lah bercakap, cuba ramai-ramai bercakap. Saya nak test. Saya pun nak test. Testing. Saya nak cuba juga. Okey, Mak. Okay. Minta lah jadi sebab kita ni kan secara live kan. Jadi masalah teknikal memang berlaku Testing. Tak adalah. Okey. Saya try masa ladap dengan sekolah. Dia jadi tau. Dia keluarlah nama ni. Yang ini saya pun tak pasti. Jadi sebab tu saya jarang gunakan yang random ni. Dia cikgu tekan random dia akan ni. Okey, cuba. Dia mungkin macam tak synchronize ke kan. Keluar tak? Okay. Dekat sini memang kena study lebih sikit lah sebab saya memang jarang guna yang random ni. Sebab pelajar kita kejap-kejap masuk tak menentu. Jadi saya lebih suka PDPC saya tu PDPR saya dia tersusun kan. Jadi saya tahulah okay, pelajar saya ada masuk bulan mana. Saya dah tahu berapa orang pelajar saya. Sebab contohnya lah macam Cikgu Siti Rahiman. Pelajar saya dia suka guna, bukan suka lah, mungkin dia guna komputer ayah atau ibu. Jadi bukan keluar nama dia. Jadi saya tak tahu Siti Rahiman ni siapa namanya. Mungkin nama anak yang murid saya namanya Afi. Tapi dia guna nama Siti Rahiman. Jadi saya tak nak membazir masa saya untuk tengok ni nama satu-satu, tak nak. Saya lebih suka kita bahagikan kumpulan siap-siap. Jadi itu dah pembagian kumpulan cikgu. Ini sedikit lah. Kalau saya buat dekat sekolah ni tu, alhamdulillah jadi. Yang ini kita tengok balik nanti Okay, ini room, meet. Tadi kita start kelas. Okay, saya nak terangkan di sini cikgu. Di sini. Okay. Saya tekan apa jadi? Memang sound akan hilang Cikgu Fiza tak dengar suara. Syok sendiri dia punya. Okay, cikgu. Betul, sound hilang sebab saya setting kat sini. Minta maaf Okay, saya kat sini saya klik. Okay, saya klik. Maksudnya kita jalan ni lah. Kita kontrol di sini saja. Okey, soalan saya yang saya cakap seorang-seorang tadi tu, saya tekan main. Saya tekan sini. Okey, faham. Kalau dekat room lain tu takkan dengar suara, Cikgu. dekat main saja. Main dan satu. Mana lagi kumpulan saya yang banyak? Dia akan pergi ke beberapa kumpulan. Kenapa keluar main dan satu saja? Jadi kumpulan lain tak akan terganggu lah. Bukan. Sedikit lagi idea tu dah ada kerana saya setting di sini 1. Kalau saya setting 10
Bismillahirrahmanirrahim. 10 ni berat sikit lah. Saya tak nak. Berat sebab nanti dia takut terkeluar masuk kan. Okay, saya setting 5. Biasa saya setting 5 je. Pelajar pun yang masuk pun 5 orang tu pun 5 pun dah cukup bagi saya. Okay. Saya tekan Saya tekan 1. Kenapa ya? Kenapa saya tekan 1 jadi macam tu? Sebab saya tak tekan ni. Okay. Dia akan masuk lah. Kita tak masuk lagi, lepas tu kita tekan. Memang dia tak masuk kan lah. Tekanlah balik ni. Jangan satu-satu. Cikgu nampak tak ni? Tekan apa Cikgu Fiza? Okey, pangkar balik. Ada yang tak nampak ni. Okey. Saya tertinggal. Okey, tak apa. Boleh. Saya memang suka berkongsi. Okey, semula. Okey, di sini yang saya kata langkah 2 sangat penting ya. Okey. Saya setting 5. Okey. Sekarang ni kalau cikgu tengok bawah ni, cikgu nampak tak? Ada utama ni saya punya web 5 lah, saya pangkar. Okey. Ada breakout room, ada main, kumpulan 1. Saya dah login main dan kumpulan 1. Saya belum lagi login kumpulan lain. Dan kumpulan lain 4, 5, 2, 3, 4, 5 belum masuk lagi. Belum buka pun Windows. Windows saya ada 1 yang breakout room, main dan 1 ni kumpulan 1. Jadi saya tekan apa tadi? Saya tekan ni. Open main dan breakout room. Kita tekan. Tu yang dia akan buka sendiri. Jadi dekat sini kita akan login lah. Okay, cikgu setting lah kat sini. Camera off ke. Okay. Jadi cikgu pandai-pandai ini yang Fiza faham. Okay. Ini yang saya masukkan. Cuma nak tanya, kalau tadi macam mana? kalau yang 5 tadi tu, cikgu tadi kan cikgu buat room tu ada 5 Ya betul. Okey, yang tu breakout room 5. Adakah 5 ni termasuk main? Tidak. Ataupun 5 tu 5 tu kumpulannya. tak termasuk main? Tidak. Main breakout room ialah kumpulan. Ini kumpulan. Ini utama ni ialah main. Mana kita ada kumpulan 5 kumpulan. Betul cikgu, betul. Sebab tu di Okey, sini terima cikgu kasih, tengok cikgu. open Faham. main 1 Windows. Breakout ni tengok berapa banyak kita pilih. 5. Jadi kalau kita tekan dia akan keluar 6. Cikgu kadang-kadang kan memang agak pening bila dia keluar kecil-kecil macam tu. Cikgu boleh tekan setting di sini. Okay. So kita boleh tekan di sini. Ini secara tiles. Maksudnya dia keluar macam tadi lah view ada 1, 2, 3, 4. Okay, yang ini secara tab. Bila secara tab maksimum kita boleh adjust. Cikgu nak buka berapa tab. Okay. So bila kita dah setting di sini. Di bawah ni ada lagi lah. Kalau cikgu nak tengok ada setting. Banyak macam setting cikgu. Pergi di main. Cikgu pun buka. So dia akan buka pada tab yang sama cikgu. Ini pun boleh. Macam ni So ada 2 cara untuk kita buka view kita. Fiza tak dengar suara kau. Suara hilang ah?
Okay, sorry sebab kita bermain dengan broadcast, jadi memang suara saya akan hilang sebab dia akan tengok setting saya di sini. Okay, jadi kalau suara saya hilang, minta cikgu cikgu beritahu. Kalau suara hilang tolong beritahu ya. Okay, semula ya. Okay, sekarang bila kita dah setting untuk view, cikgu boleh tekan tiles, cikgu boleh tab, cikgu pilihlah berapa tab cikgu nak. Dia akan buka dalam bentuk tab. Okay. Okay, ini main. Di sini ya. Jadi kita nak adjust, kita nak control, kita hanya gunakan broadcast saja. Presentation pun tak ada ya? Okay. Cikgu, Cikgu Fiza. Oh, tak present. Tak, Okay, sorry tak share screen lagi, tak share. Tak present. Okay, thank you. Bagus. Saya share. Okay, cikgu. Cikgu, kan cikgu nampak tak? Kita tadi kan dah lancar kan? Bila saya setting breakout kan, saya tekan main, buka window semua, dia jadi kelang kabut. Sebab apa? Sebab itulah dia contoh kalau kita buat setting semasa murid dah masuk. Inilah dia akan jadi. Dia akan jadi agak kelang kabut. Itu yang saya buat tau. Itu pengalaman saya. Saya buat masa first saya macam tu. Lepas tu bila dah belajar, kita pun dah tahu, kita setting buka siap-siap, baru kita invite student untuk masuk group. Okay? Okay, Cikgu Fad. Faham. Okay, jadi persediaan awal tu penting. Persediaan awal penting sebab kalau awal-awal mula memang ambil masa untuk faham. Okay, bila cikgu dah buka main, cikgu dah buka group, cikgu dah ada macam ni kan. Cikgu join, setting-setting semua. Barulah cikgu boleh agihkan kumpulan. Okay, saya rasa cikgu-cikgu ada yang dah faham. Kalau yang belum faham tak apa, boleh tanya, boleh call. Grouping tu kita Cikgu Fiza, tentukan nak ke tanya? atau pelajar masuk sendiri? Macam mana? Grouping tu kita tentukan ke atau pelajar tu lagi masuk ke grup-grup tersebut? Grouping tu pelajar kena tekan link untuk masuk. Cara nak grouping terpulang pada cikgu. Cikgu nak berapa orang satu grup? Terpulang. Dia bukan auto kan. Tak silap saya Zoom dia auto kan? Cikgu Fiza, mungkin maksud cikgu ni tadi tu, kan kita ada empat link, kita ada 5 grup, kita ada 5 link. Macam mana kita nak letak link tu, maksud kita letak dalam chat room, kita letak dalam chat pada main tu, kita share link tu pada chat ke? Okay, bagus. Soalan untuk next step. Okay, cikgu, bila cikgu dah buka, cikgu dah pandai kawal-kawal, kita dah lepas langkah 2. Jadi kita pergi langkah 3. So ini yang paparan tadi ni. Langkah 2 dah settle dah. Bila cikgu dah tekan ni, cikgu dah boleh kontrol ni yang sound tadi. Macam tadi kan yang ada masalah sound semua tu. So cikgu dah lepas langkah 2, kita pergi ke langkah 3. Okay, langkah 3 ni ialah pembagian kumpulan. Soalan cikgu tadi, inilah dia. Okay, saya lebih suka copy dan paste letak dalam grup. Ni lah, Telegram. So saya tunjuk contoh yang lepas. Sekejap. Sorry cikgu, ada baby ni menangis pula. Okey cikgu, saya sambung ke perkongsiannya. Okay, kejap. Cikgu, take 5 sekejap cikgu juga Boleh Fiza settle dulu babynya. Kita try buat apa secara individu, kita try. Sebentar nak tunggu Fiza settlekan babynya, kita cuba kita sendirilah. Kita buat dekat kita punya laptop, dapat tak 4, contoh kita nak buat 2 grup saja. Kita cuba tengok macam mana cikgu Fiza dapat ada dekat add tab tu, dekat tab tu ada beberapa kumpulan. Macam kita buat. Sebentar nak tunggu cikgu Fiza. Surah, nak tanya boleh? Boleh cikgu. Kalau kita tak guna, katalah kita kadang-kadang ada hal penting urgent, tak bawa laptop ke apa netbook keluar kan. Kita guna semua ni guna dekat handphone je.
Guna handphone je. Kalau dia macam cikgu, kalau kita guna handphone dari segi, kalau kita mungkin kali pertama tu mungkin kita tak boleh lagi guna handphone. Mungkin selepas beberapa series cikgu buat dengan pelajar, berapa series tu dah okey, cikgu, saya rasa cikgu pun dah boleh. Macam kita lah, macam saya dulu masa mula-mula PKP 1 saya takut nak pakai handphone, saya pakai laptop. Tapi dah hujung-hujung PKP 3.0 saya ngajar guna handphone je. Ambil stylus pen, ngajar pakai handphone. Saya rasa beberapa series selepas kita ni kita akan lebih mahir lah, boleh pakai handphone. Okay, thank you. Okey cikgu, saya respon sikit setakat ni saya pernah menggunakan PC, saya guna laptop dan saya guna Microsoft Surface. So yang itu berjalan dengan lancar lah. Untuk handphone saya belum pernah cuba sebab seperti awal-awal tadi saya ada jawab soalan juga. Handphone skrin dia kecil. Jadi untuk pengalaman saya penggunaan breakout room ni tak guna sebab saya takut kalau skrin dia kecil ke apa. Satu lagi bila saya tanya pelajar, okay, saya bagi dia link kan, dia dah masuk main, saya bagi dia link kumpulan 1. Saya cakap boleh tak awak masuk main dan kumpulan 1. Pelajar cakap, cikgu kita orang guna phone cikgu, tak boleh masuk 2 dia kata. Itu respon pelajar. Jadi cikgu boleh cuba untuk cikgu pun mungkin boleh cubalah guna phone kalau cikgu nak try kan. Jadi terpulanglah pada cikgu. Ikutkan respon pelajar. Setakat ni pelajar saya cakap tak Untuk boleh hari tak boleh nak guna 2. Untuk sekarang ni boleh ke Cikgu Fiza share link yang grup-grup tu dalam grup Telegram sekarang, kita sama-sama masuk ikut kumpulan. Tapi macam ni Cikgu Fiza letak 1, 2, 3 macam ni kita sama-sama run. Maksudnya saya contoh cikgu bagi dekat grup Telegram tu link tersebut, kita sama-sama lah cuba. Nama kita keluar tak dalam tu? Macam tu lah. Boleh. Sekejap ya. Saya bagi link di dalam grup Telegram. Bagus Cikgu Zura ni. Praktikal. Alright. Esok nak ngajar kan? Oh besok. Oh Johor besok dah sekolah ya. Esok dah sekolah, esok dah praktikal dengan belajar. Baik. No problem. Okay. Sekarang ni saya tengok kan, saya punya grup 3 tak keluar lagi ni. Jadi saya nak buka grup 3. Apa Cikgu Fiza buat dua grup je Cikgu Fiza? Cikgu Fiza buat breakout room tu 2 je cukup lah. Maksudnya kita ramai-ramai kita buat 2 je. Setakat nak tahu. Contoh saya masuk tekan kelas 1. Nanti cikgu lain masuk kelas 2 saja je. Kita try and error. Nak try. Boleh. Saya bagi semua link, senang. Okay. Setting kamera ni sekejap. Setting dulu kamera semua. Kumpulan 3 ni dia join. Tadi saya dah terpangkal kumpulan 3. Bila kita terkeluar satu kumpulan cikgu, cikgu jangan buka melalui link tau. Cikgu terus buka yang step 15 tadi. Cikgu pergi dekat breakout, cikgu tekan main and group. Okay, sekarang ni cikgu tak nampakkan paparan saya. Sebab saya sudah cikgu nampak nampak. Okay, jadi saya akan copy. Saya copy link ya cikgu. Macam mana cara nak copy link? Besarkan pergi kat Meet. Ni nampak Cikgu Fadua, Cikgu Azura. Dia aktif tadi kan, jadi nama dia keluar. Oh, okey. Okey, pergi silap bukan di Meet ya. Cikgu boleh pergi di courses tadi. Room Jadi cikgu copy je ni copy. Sekejap jangan pegang baby ni. Okey, kejap saya copy sesatu lah. Dia kalau ikutkan dia boleh copy semua ke ataupun copy satu? Boleh. Saya boleh highlight ni.
Macam ni, nampak ni. Alright. Dah nampak dah. Sebab saya ni pegang baby sekali tu dia. Kita terkira-kira sikit lah ni. Okay, right click, kita copy. Biasanya saya suka tampal kat words. Saya akan buat kat words. Kalau dah biasa kan, malam-malam tu saya akan buat awal lah. Pembagian kumpulan. Setting setengah jam. Tapi perancangan PDPR saya akan buat awal. Hi, Mommy. What are you doing? No. Sekejap I don't want it. All chats. Kita dah tampal dekat grup Telegram modul. Okay, ni saya buat dekat personal saya dulu. Kalau macam ni kan, okay. Saya ulang. Okay, kita pergi dekat rooms. Kita highlight. Ni saya tak highlight nombor 1 jadi dia tak copy. Nanti kita edit lah. So saya highlight command link yang saya nak. Main saya tak highlight lah. Saya highlight kumpulan 1 sampai kumpulan 5. Kemudian saya try tampal dekat words dia jadi macam ni. Biasanya saya buat kat words tapi ni sebab sebelah tangan pegang baby jadi tak dapat. Saya terus pergi ke Telegram. So saya tekan di sini. Saya paste lah. Jadi dia punya paste dia macam ni lah. Jadi 1 shift enter. Dekat Telegram kalau kita nak enter kita kena tekan shift dan enter. Jadi tu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu nama kumpulan lah. Kalau cikgu nak murnikan lagi cikgu boleh lah tekan 1, 2, 3. Sebagai contoh kalau kelas saya hari tu saya buat kelas 2 Ibnu Sina. Sekejap saya share dulu link lah. Cikgu boleh masuk sambil-sambil tu saya tunjuk. Okay, share. Kita share. Tak sabar nak masuk dalam kumpulan. Okay. Baik. Tak sabar ya. Okay. Sabar. Ada ni. Chat. Kita pergi di sini dan kita paste. Arahan tu bergantung lah. Ni pangkah ni saya tak suka yang ni tau. Ni saya tak suka link macam tu. Kita tekan enter. Cikgu boleh masuk Meet. Sekejap. Sebelum cikgu masuk Meet, salah satu setup. Saya termiss satu perkara yang penting. 2 benda yang cikgu perlu buat. Okay, saya harap cikgu dengar. Okay, 2 perkara yang cikgu perlu buat sebelum murid masuk supaya cikgu tidak kelang kabut. Pertama, cikgu boleh tekan auto admit. Auto admit ni cara yang sama macam kita nak install breakout room. Okay. Kedua, cikgu record siap-siap. Bila cikgu record meeting, Cikgu Saleh boleh tak off mic? Cikgu Saleh baguslah pelajar pertama masuk. Okay, bila kita record meeting, pelajar tu masuk, kita tahu pelajar nombor ni siapa yang masuk dulu. Okay. So di sini cikgu, ini teknikal dia tu cikgu. Jadi kita setting-setting ni semua teknikal. Dan bila teknikal memang akan ada masalah teknikal. Macam ni kan, kumpulan lead 2 saya kena tekan admit. Jadi untuk elakkan kelang kabut, tekan, kita on je admit di sini. Turn on admit. Semua ni lah. Ni bila murid dah masuk, jadi kelang kabut Jadi kita setting awal-awal sebelum murid dapat link. Itu dah start. Install. Tahu tak nak buat macam mana nak install? Ke nak saya tunjukkan? Betul. Install. Pandai Fad. Lama tak jumpa Fad. Nanti insyaAllah. So pertama, insyaAllah Okay. Kita tekan ni. Tekan record cikgu. Yang perkara penting yang untuk kita pelaporan PBD, cikgu record walaupun tak ada murid yang masuk. Tekan je record. Start. Di sini tekan, kita record. Record je. Okey. Jadi saya rasa cikgu pun dah masuk kumpulan. Cikgu yang masuk kumpulan ni jangan leave yang main pula ya. Nanti saya nak pangkaran ni untuk trial je kan. Okey. So contohnya
cikgu kumpulan 3 ni ada 3 orang lah termasuk saya. Ada cikgu Miti, Fatimah, cikgu Hong Giok Ling. Dia dah ada dalam tu. Okay, cikgu off mic cikgu. Sebab bila cikgu buka 2 mic, so sound yang satu lagi tu dia akan sampai ke mic yang satu lagi. Dia akan 2 window tu dia akan dengar. Okey, cikgu nampak tak? Ada beberapa orang cikgu masuk. Okey, kalau cikgu yang belum masuk ni boleh tak masuk kumpulan 2? Kita nak tengok macam mana kalau semua cikgu anak murid masuk kumpulan 2. Kita nak kena tekan mic banyak kali kan. Jadi sebab tu saya cakap setting yang paling penting ialah auto admit. Untuk elakkan kita rasa kelang kabut. Sebab itu agak mengganggu jugalah PDPR. Bila saya tak auto admit, pelajar ni cepat nak masuk. Bila dia cepat nak masuk, dia akan tanya dekat WhatsApp, Telegram, cikgu tak boleh masuk, cikgu add saya, cikgu tak boleh. So memang mengganggu jugalah. Jadi bila kita dah auto admit, dah tak payah nak fikir dah. Okay. Lepas tu pesan pada pelajar, off mic. Okay. So di sini kumpulan 2 lah, ramai yang masuk kumpulan 2. Off mic. Cikgu Fiza, saya dah masuk kumpulan 2. Baik. Tapi macam mana saya nak off mic? Tapi saya dengan cikgu Fiza off cakap. speaker. Maksudnya cikgu Fiza, cikgu Fiza. Okey. Kak Zura on mic di main. Tapi speaker di tu dia Okey, dengar. saya sudah faham. Okey. Alhamdulillah, kalau faham, dah faham tu lega saya. Terima kasih. Cikgu, daripada awal tadi saya dah pesan awal kan, saya dah ingatkan. Kita kena ready mental untuk langkah 2. Sebab langkah 2, langkah 3 ni memang agak kita nak kena ada klik sana, klik sini. Jadi memang kalau cikgu rasa penat ke, stres ke, beritahu ya. Jangan type kat chatting sebab saya tak tengok chatting. Tapi Okay, kan Cikgu Fiza, link ni ya. Cikgu Fiza, tapi link ni akan boleh guna for the next class. Betul ke? Betul. Kalau cikgu tengok so memang breakout setup dia tu setup untuk ni kan courses ni saya guna sebenarnya tadi saya guna yang PDPR ni je. Sebelum ni saya guna PDPR. Cuma nama tadi saya tulis sains tingkatan 2. Saya tak ubah nama. PAK 21 PDPR ni saya baru buat untuk kita punya program. Yang sains ni sebagai tunjuk. Nak tunjuk kat cikgu. Okay. Jadi sebenarnya cikgu guna satu pun dah tak ada masalah. Yang agak mencabar nak buat ni. So cikgu sekarang ni saya nak ajar cikgu kontrolkan breakout tu. Kita guna broadcast ni Tadi kita dah lompat pergi ke grup kan. Sebenarnya saya tak ajar yang ni lagi. Saya tak tunjuk Ni cikgu kalau dah biasa cikgu boleh ni. Okay. Yang saya ada main. Nampak tak? Main. Nombor 1, nombor 2. Yang 4, 5. Yang 3 ni minta maaf pangkal Saya nak tunjuk ni dulu. Okay, saya ada 1, 2 dan main. Jadi macam mana tu nak bergerak ke kumpulan? Okay, cikgu, kita di sini cikgu. Cikgu yang berada di dalam grup, kekalkan di dalam grup sebab lepas ni kita nak tengok. Boleh tak cikgu dengar? Okay. So main, saya sedang bercakap di main. Okay. Di grup pun saya bercakap. Ini setting manual. Okay. Saya nak setting auto yang ni je. Saya tekan sini. Habis je. Cikgu, kalau cikgu nampak kan saya on yang saya tak dengar cikgu cakap, saya pergi ke kumpulan 2, saya guna kontrol di sini. Okay. Bila kita pergi ke kumpulan 1, kumpulan 2, automatik kumpulan lain dia akan terdiam macam ni. Nampak tak? Kumpulan 2 ni dia off. Okay. Saya ulang sekali lagi. Okay. Secara manual, saya on semua kumpulan punya mic dan speaker. Okay, saya ulang ya. Okay. Sekarang ni, saya nak pergi ke main. Okay, sebelum saya tekan ni pergi ke main, cikgu tengok atas.
Nombor 2 ni kan mic dan speaker dia terbuka. Yang nombor 1 pun mic dan speaker terbuka. Okey, jadi saya pergi ke main dan kita tengok apa jadi. Okey, dekat main cikgu nampak tak? Dekat broadcast saya ni mic dan speaker saya on. Tetapi yang nombor 2 tadi saya tak usik pun. Dia off sendiri. Nombor 1 pun saya tak usik tadi. Dia off sendiri. Okey, saya pergi ke kumpulan 1. Cikgu, saya pergi ke kumpulan 1. Bermaksud kemungkinan lepas ni bila saya tekan kumpulan 1, cikgu tak saya punya mic dan speaker akan off di main. Sekarang saya berada di main, saya nak pergi round kumpulan 1. Okey? Jadi cikgu takkan dengar lah kot apa saya cakap. Saya pergi ke kumpulan 1. Okey cikgu, tadi kalau cikgu nampak saya tekan main, saya tekan kumpulan 1, main off dua-dua, automatic dia off. Sebab tu saya cakap ini controller kita. Okay. Kalau saya round kumpulan 2, kumpulan 1 dan main akan off mic. Okay. Di sini untuk kita round kumpulan. Jadi cikgu boleh bayangkan dekat makmal ke atau dekat kelas, cikgu pergi kumpulan 1. Cikgu tak dengar dah kumpulan 1, 2, 3 ni berbincang apa. Okay. Andai kata cikgu nak bagi arahan kepada semua. Okay, saya off semua. Bukan tekan mic ke? Okey, cikgu ada masa cikgu try control di sini. Ini saya dah bagi sedikit idea. Jadi cikgu boleh control lah mana-mana nak off mic untuk all broad breakout. Yang ni. So kalau kita nak bagi penerangan kepada semua kumpulan, cikgu tekan mic, jadi semua kumpulan ni akan dengar. Dia akan dengar, dia akan faham. Dia akan dapatlah apa yang kita nak sampaikan. Saya pernah cuba untuk present. Sebab anak murid saya dia dah masuk banyak kumpulan. Saya try lah present. Saya buka 5 grup, saya present. Di situ dia ada hand sikit ya. Sebab tu kalau dapat cikgu nak present kumpulan ni memang untuk perbincangan. Kalau 2 grup ni saya present tak ada masalah saya rasa. Kalau lebih dia ambil masalah entire screen. Saya sedang present main. Saya present. Yang kumpulan 2 pun saya present. Sekarang saya nak present di kumpulan 1. Ya, Cikgu Rafida. Boleh? Okay, saya present di kumpulan 1. Ini sebenarnya cikgu kena buat banyak kali cikgu Jadi cikgu yang berada di kumpulan 2 dan kumpulan 1 nampak tak saya present Windows saya? Nampak Cikgu Fiza di kumpulan 2, saya nampak cikgu ada share. Okey, saya cuba share lain. Di kumpulan 2 saya tak nak share Windows, saya nak share lain lah mungkin Windows Mungkin kumpulan 2 ni dia tak faham slide. Kumpulan 1 saya nak terangkan pasal video. So kat situ boleh. Tapi saya pernah cuba untuk 5 kumpulan. Dia bergantung kepada line internet dan juga komputer. So saya nak tanya, kumpulan 2 nampak saya share apa? Saya nampak cikgu share tentang langkah 3 pembahagian kumpulan. Slideshow. Cikgu berada di main. Di main saya share apa? Di main. Utama. Entire screen. Semua kan? Nampak kan? Okay. Kalau saya buka apa? Buka folder pun nampak ni kan? Betul? Tapi di kumpulan 2 cikgu tak nampak kan? Saya nampak. Paparan yang berbeza, betul? Ya. Betul cikgu Fiza. Jadi cikgu
dia bergantung kepada komputer tau. Sebab saya guna PC, saya pernah guna PC. Saya buka 8 kumpulan, 3 atau 4 kumpulan saya share screen yang berbeza. Jadi boleh. Sebab PC saya dia punya RAM dia 10. Bila saya buat di laptop, hang. Bila saya buka 5 kumpulan, saya share berbeza-beza, jadi hang. Sebab laptop saya 8 RAM dia. Dia bergantung kepada kemampuan komputer cikgu. Okey? Jadi kalau paparan semua tu sebenarnya breakout ni, cikgu dah ada basic. Once cikgu dah berada di tahap ini, cikgu sudah ada basic setting tu. Yang belum ada ialah pengalaman menggunakan dan cikgu belum menghadapi masalah-masalah teknikal dia. Tapi cikgu masalah teknikal tu dia mudah je. Kalau cikgu ada masalah teknikal semasa PDPR, cikgu boleh tanya dalam Telegram. Dan untuk elakkan masalah teknikal, sebenarnya cikgu kena bersedia awal sikit. Itu untuk awal-awal ya. Untuk pengetahuan cikgu semua, saya baru guna breakout ni saya rasa lebih kurang 6 kali sajalah. Bukan banyak kali pun. Pertama dan kedua kali tu selepas 2 kali saya guna, saya dah makin mahir lah. So alhamdulillah sekarang ni bukannya kena guna 10 kali, 20 kali tak cikgu 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 Fiza. Ya. Cikgu Fiza nak tanya lah saya. Okey, baik. Kalau sekarang saya sebagai seorang pelajar, saya akan masuk main dulu, betul tak Cikgu Fiza? Saya Terpulang. pakai handphone saya sebagai seorang pelajar, saya masuk main. Betul. Okay, saya masuk main dulu. Lepas tu saya akan masuk kelas breakout room. Adakah sekarang ni main tu saya kena left sebagai seorang pelajar, saya kena left main dulu ke ataupun dua-dua Google Meet tu boleh on? Okey. Kalau biasa pelajar saya dia akan kena left sebab dia guna phone. Saya pun tak pernah buat kan. Jadi tak dapat nak share lebih. Tapi setakat yang pelajar saya ni kalau dia dah masuk main ke, kalau ataupun dia masuk kumpulan 1, lepas tu saya cakap kumpulan 1 pergi masuk kumpulan 4, dia akan left, dia akan pangkah. Dia tak boleh nak masuk 2 window sekali. Itu dia guna phone lah untuk pelajar. Untuk cikgu dia tak boleh masuk 2 group, 3 group. Kita mula-mula Pangkah je. okay, faham Cikgu Fiza. Maksudnya masa kita mula-mula kelas kita memang masuk kat main. Selepas kita share link, pelajar akan masuk ikut link kumpulan masing-masing. So kita akan berkomunikasi, kita akan belajar Betul. dalam kumpulan tu sajalah. Main dah tak ada lagi info lah tentang main. Unless masa refleksi, masa tutup kelas baru kita sudah masuk balik main. Macam Boleh. tu Cikgu Fiza. Boleh macam tu ataupun cikgu buka main ni, cikgu buka speaker. Jadi kumpulan lain dia akan dengar. Sekejap saya Okay. Okey, terima kasih. Minta maaf ya terpaksa keluar sekejap. Keluar awal ada hal. Terima kasih Zura, Fiza. sertai. Kita sambung di Telegram nanti ya. Okey cikgu. Jadi cikgu nak minta pelajar masuk main balik. Okey, cikgu boleh minta dia left masuk main, tak ada masalah Okey. So saya nak pergi terus kepada PBD boleh? Ni last untuk Boleh. PK21 Boleh saya dah Cikgu Fiza. terangkan tadi. Teruskan. Okey. Cikgu, kita dah record kan? Bila kita dah record, di mana kita nak dapat balik paparan tu untuk dapatkan di PBD. So kat sini cikgu tekan folder baru, cikgu tengok Google Drive kan? Cikgu tekan Google Drive. Okay. Cikgu nampak tak folder Meet Recordings? Untuk hari ini, biasanya kalau tadi saya dah pangkar tau, kumpulan 1, 2, 3 saya dah pangkar, saya buka main je sekarang ni. Okay. Recording saya pada 1, 2, 3, dia bukan terus masuk, dia ambil masa untuk disimpan. Jadi saya tekan Meet Recording ni, di sinilah folder-folder tu disimpan dan cikgu kena tengoklah tarikh-tarikh dia. Cikgu tengoklah ini pukul berapa kan. Bergantung kepada saiz lah. Kalau lama, hari tu saya buat 2 jam dengan murid. Bawah ni macam ni kan. Ni semua yang saya buat lah. So dia ikut saiz. Berapa lama kita buat dia ikut saiz. Okay, saya nak kongsi satu yang menariknya. PBD, kita boleh menilai dari segi pemerhatian, lisan dan tulisan. Okay, ini yang memudahkan. Okay.
Jadi kat sini ada, dia akan copy chatting tau. So kat sini macam ni lah contohnya. So ni Ruzila ni mak kepada pelajar saya, dia guna email mak dia. So cikgu suruh dapat bincang ni pelajar lah. Saya ada masuk satu, ni saya type soalan. Saya bagi dia tengok video. Kalau cikgu tengok kan, saya punya chatting ni tak banyak. Sebab ni form 1 ni saya minta dia type kat tepi, dia tak pandai lagi. Sebab form 1 baru sekali saya guna dengan form 1. Okay? Jadi itulah dia yang saya nak kongsikan, iaitu breakout room dalam PAK 21 dan PDPR. Jadi PAK 21 tu kita boleh sesuaikan dengan keperluan murid kita. Cikgu-cikgu dah pandai setting breakout room. Cikgu, ilmu ni sangat berkesan sebenarnya. Banyak saya nak kongsi tapi masa tu dah kesuntukan. Jadi saya nak pergi ke slide langkah ni semula. Saya nak pergi ke sini untuk satu rumusan saya. Cikgu, langkah 1, 2 kita buat sekali. Apa yang cikgu penat hari ni? Cikgu penat hari ni, cikgu fokus. Lama tau ni, lama kita bincang. Yang cikgu tengok ni sebenarnya ialah langkah tu sekali je cikgu buat. Bila cikgu dah faham, okey, dah tak ada masalah. Cuma cikgu kena mahir untuk kontrol lah, tu tak ada masalah tu. Boleh cuba dua kali kelas je cikgu dah pandai. Okey, pembahagian kumpulan atas kreativiti cikgu. Nak bagi kumpulan, cikgu kena kaji apa itu aplikasi yang cikgu nak guna untuk PAK. Sebab bila dah dalam kumpulan, rugi kalau cikgu tidak guna kaedah PAK. Sebab kaedah PAK 21 ni memang seronok Memang macam-macam saya nak kongsi tapi masa tu dah kesuntukan. Okay. Selepas PDPR, rakaman perbincangan kumpulan untuk penilaian PBD. Dia rakaman dalam bentuk video dan juga dalam bentuk chatting. Jadi kalau pelajar tu kata, cikgu saya tak boleh nak bercakap, mic rosak. Jadi pelajar tolong respon dalam bentuk chatting. Jadi ini dia cikgu ni nampak ni. Ini semua ni ialah rakaman chatting. Nama pun pelik-pelik. Tapi saya refer di sini cikgu, tarikh 15 hari bulan 6 2021. Ini. So saya akan carilah. Ni sebab tak sempat nak folderkan lagi. Ini semua minggu ni punyalah. Hari apa? Rabu, Khamis dan Jumaat. So kat sini ada video recording macam ni kan. Video recording dia. Cikgu tengok tarikh dia lah. Ni dengan atas UAB QC QA. Ni kita boleh ubah sebenarnya ni. Okay? Jadi ada tarikh sama, masa sama, GM7 sama. Cikgu jangan terkejut kalau dia punya saiz berbeza. Sebab yang ini video. Ni video, atas ni dokumen. Sebab tu saiz dia berbeza. Okay? Jadi apa yang pelajar chatting itu sebagai bukti lah untuk kita menilai semula. Sebab bila berlaku PDPR ni kita memang, saya akan tengok balik. Biasanya saya akan tengok balik. Pelajar yang senyap tu kita tengok. Kita tahulah kenapa dia tak bercakap. Kita tengok kat chatting. Oh dekat chatting dia, mic dia rosak. Jadi bukan pelajar pasif, dia aktif. Cuma mic dia rosak. Itu pelajar saya alami lah. Itu pengalaman saya cikgu. Okay. Setakat ini sahaja perkongsian yang saya nak kongsi dengan cikgu. Jadi kalau cikgu-cikgu perlukan lagi soal jawab kan, cikgu dah cuba. Cikgu akan hadapi pelbagai masalah, bukan pelbagai lah, beberapa tau, dia tak banyak pun. Dia setakat nak setting-setting. Kelebihan cikgu ni, dulu hari tu saya buat ladap